أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Azim. Demikian tadi Auda kita bersama dengan dua orang narasumber kita untuk mengisikan ruangan wawancara kita pada pagi ini. Itu bersama Hufaz kita ni. Baik, kita perkenalkan iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Fikri bin Haji Syarbi ini merupakan pegawai pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Hari Raya Aidilfitri kita ucapkan. Ya, rasanya belum terlambat untuk kita mengucapkan ucapan Aidilfitri pada pagi ini dan juga Ummu ya bersama dengan Tuan Muhammad Fikri iaitu bersama dengan anak beliau ya. Baik, kita perkenalkan adik Salehah. Mungkin Ummu dapat memperkenalkan nama penuh adik Salehah kita. Okey, adik Salehah kita namanya Nur Sofia Salehah binti Muhammad Fikri iaitu murid tahun 6 sekolah Al-Falah. Assalamualaikum. Adik Salehah seiring dengan namanya dan juga tingkah lakunya. Ya, ya baik ya. Assalamualaikum adik Salehah. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah sihat. Baik Tuan ya. Jadi kita terus saja ingin berkenalan ni dulu bersama dengan Tuan Muhammad Fikri ya. Mungkin dapat mengenalkan diri Tuan, latar belakang Tuan dan juga mungkin untuk bersama dengan adik Salehah pada penonton kita di luar sana. Silakan Tuan.
Baik, terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, nama yang diberi Muhammad Fikri bin Haji Syarbini, manakala anak sulung saya bernama Nur Sofiyah Salihah binti Muhammad Fikri. Sedikit latar belakang, alhamdulillah, saya mula menghafaz Al-Quran ketika saya berumur 12 tahun ketika belajar di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanul Bolkiah, dan alhamdulillah khatam menghafaz Al-Quran ketika umur saya 16 tahun. Alhamdulillah sekarang ini sudah lebih kurang dengan izin Allah jualah 20 tahun sudah khatam hafazan Al-Quran itu. Dan manakala anak saya pula mula menghafaz ketika ketika usianya 5 tahun, dan insyaallah sekarang ia akan beritahulah pengalaman-pengalaman sedikit sebanyak. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah menghafaz beberapa surah dan juz amma itu jualah. Juz amma itu juz 30. Insyaallah. Alhamdulillah. Baiklah, saya juga ingin bertanyakan kepada adik solehahnya, dalam banyak-banyak menghafal surah, apakah surah yang paling disukai? Mungkin adik solehah boleh kongsikan. Saya suka semua surah, tapi mungkin saya kalau satu surah saya paling suka surah Al-Waqiah, kerana surah ini mengingati saya tentang hari kiamat, dan saya juga suka mendengar dan membaca terjemahannya. Betul, tepat sekali. Mungkin Surah Al-Waqiah mempunyai ayat sebanyak berapa? 90? Lebih kurang dalam 90. Memang sangat, dan juga ayat-ayatnya ini merupakan potongan ayat yang pendek. Jadi dari surah Al-Waqiah itu memang dapat kita nilai terjemahannya memang banyak perisian yang sangat menarik sebenarnya untuk kita. Mungkin dapat dikongsikan surah sebentar tadi yang dibawakan itu mungkin surah apa tu Tuan? Yang tadi dibaca itu surah Al-Buruj, ataupun dalam juz 30, dalam juz amma. Kebanyakan surah-surah dalam juz amma ni mengingatkan tadi tentang kejadian hari kiamat lah. Jadinya di sana diceritakan secara mendalam dalam Waqiah, surah Al-Waqiah yang disukainya pun ada juga. Di sana ceritakan macam mana keadaan di syurga, keadaan di neraka, bahkan keadaan sebelum tadi menghadapi hari kebangkitan itu sudah digambarkan di dalam surah Al-Buruj itu pun ada juga lah sedikit sebanyak lah. Macam mana keadaan orang beriman di syurga, macam mana keadaan yang orang yang sebaliknya tidak beriman, macam mana keadaan di neraka, semua tu ada diceritakan. Tinggal kita ni menghayati dan memahami isi kandungan Al-Quran itu melalui tafsirannya lah. Cuma itulah lebih kurang. Baik, demikian tadi Audaya sedikit pengenalan dan juga telah pun dinyatakan oleh tetamu kita tadi Ummu dan Auda baru bersama kami pada pagi ini dalam wawancara kita bersama hufaz kita ni. Alhamdulillah pada pagi ini juga kita berkesempatan mendengarkan surah yang telah pun dibawakan oleh tetamu kita, iaitu Tuan Muhammad Fikri dan juga anaknya sendiri iaitu nama penuhnya adik Nur Sofiyah Salihah. Lebih suka dipanggil adik Salihah Jadi alhamdulillah kita masih lagi bersama Auda, insya-Allah berkenalan dengan mereka ini, dan mungkin adik Salihah mungkin dapat menjelaskan sejak bila adik Salihah mula berminat dalam menghafaz Al-Quran ini. Mungkin dapat dijelaskan, dikongsikan bersama dengan penonton di luar sana. Alhamdulillah, saya sudah mula minat dalam menghafaz Al-Quran semasa saya berumur 3 tahun, iaitu KG1 di sekolah Al-Falah. Baik, Alhamdulillah. Mungkin ayahnya Tuan Fikri boleh mengongsikan sedikit bagaimana Tuan Fikri ini mendidik anak Tuan untuk cintakan Al-Quran sehingga kan dapat menjadi seorang hafizah. Boleh kongsikan. Alhamdulillah. Kalau di rumah memang dibiasakanlah kami mewujudkan suasana
sentiasa membaca Al-Quran itu, sama ada dari bapanya sendiri atau ibunya sendiri. Dan kami juga selalu memasang rakaman bacaan Al-Quran itu oleh qari-qari yang terkenal lah. Jadinya kalau di sekolahnya pula, di sekolah Al-Falah, semasa saya berada di tadika 3, umurnya baru 5 tahun. Ya. Alhamdulillah di sekolah Al-Falah itu ada disediakan satu kelas dinamakan skim kelas hafaz Al-Quran. Ya. Yang di sana tujuannya adalah untuk melahirkan anak-anak di sekolah di sana supaya mula menghafaz Al-Quran lah, daripada surah Yasin. Kemudian ada surah-surah tertentu lah juga, dan juga juz amma, iaitu juz 30 yang di ujung atas, surah-surah lazim. Ya. Dan ditambah pula dengan daripada surah dari awal juz 30 atau amma yatasaalun, an-nazi'at, sehinggalah habis dalam juz 30 atau. Ya. Alhamdulillah anak saya diberikan kesempatan oleh sekolahnya supaya lebih minat untuk menghafaz Al-Quran, dan kelas 1 diadakan setiap hari persekolahan lah, selepas sekolah, waktu sekolahan biasa, ditambah pula waktu 2 jam di sebelah petang. Ya, sekolah pagi, sekolah yang biasa tak. Kemudian di sebelah petang 2 jam, lebih kurang jam 1 hingga 3 petang tu. Maka tu fokusnya ditumpukan kepada pembelajaran hafazan Al-Quran itulah. Jadi macam saya sebutkan tadi, surah Yasin, kemudian surah-surah pilihan dan surah-surah yang berada dalam juz 30 atau juz amma. Macam itulah lebih kurang. Ya, jadi perkara ini rutin dilaksanakan ataupun dilakukan pada setiap hari, tuan ya. Ya, jadi mungkin ketika memberi pendidikan ataupun pendedahan kepada anak tuan sendiri, ya, apakah beliau seorang saja ataupun mungkin ada berteman dengan kawan-kawannya ataupun macam mana tu? Kalau di rumah, memang ada adik-beradiknya juga, memang ia minat sendiri. Ia tadi pun ada bercakap juga, ia suka membaca secara beramai-ramainya, berbanding dan seorang suka juga. Bukan bermaksudnya anda suka juga, tapi bila yang beramai-ramai itu kan, kalau maklum lah kalau keadaan kanak-kanak ni, bila bersemangat dengan teman-temannya, dengan adik-beradiknya, maka wujud suasana Al-Quran itu, dorang pun semakin bersemangat. Bilanya ia bercerita, bila balik di sekolah, selalu bercerita lah macam mana ustazahnya mengajar di sekolah itu kan. Dorang selalu menerapkan kaedah membaca beramai-ramai itu. Jadinya bila di sekolah pun ada beberapa kawannya yang berkongsi minat yang sama dalam menghafal Al-Quran itu. Maka dorang pun membaca di sekolah surah yang ditetapkan itu dengan beramai-ramai, dan secara secara ada lagu murattalnya juga lah. Lagu yang khusus untuk Al-Quran itu. Dengan barangkali mengikut ada qari yang terkenal dari luar negara, yang masyhur di seluruh dunia. Itu di antara yang diterapkan di sekolahnya lah. Dan kami teruskan juga di rumah. Dan alhamdulillah. Kalau mengharapkan yang di sekolah saja, kalau indah diulang kaji di rumah, kadang-kadang mungkin kanak-kanak ni akan terlupa. Pasal hafazan Quran ni, mau indah mau, siapa yang berminat mesti ya sentiasa mengulang kaji, dipanggil murajaah lah setiap hari, supaya hafalan itu tidak akan lupa. Alhamdulillah. Itulah orang melentur buluh belah dari rebungnya. Dari mana dari ini kita ni lihat bahawa adik Sofia ni memang dididik oleh ayahnya untuk mencintai dan dapat juga menghayati Al-Quran ini. Kena umum dalam pembelajaran Al-Quran ini ia berbeza dengan mata pelajaran lain, ya. Betul. Kerana kalau jika menurut daripada pengalaman ayah kepada adik kita, adik Salehah sendiri, untuk mempelajari Al-Quran ini pun berpandukan daripada pengalaman saya juga, ya. Ada guru-guru yang mengajar mengaji, sehari kita ni meninggalkan mata ataupun pembelajaran Al-Quran ini, kadang-kadang ia dapat menghilangkan orang ingatan kita ni, ya, ataupun hafalan kita ni dalam Al-Quran. Jadi jangan dilepaskan ataupun dilupakan waima sehari, ya. Kerana itu penting, ya, untuk apatah lagi untuk anak-anak yang baru sahaja mengenal Al-Quran seperti yang dinyatakan oleh Tuan Muhammad Fikri tadi. Betul, tepat sekali. Bukan saja itu, kerana dengan permakanan ini juga sebenarnya dapat membuatkan kita ni lupa. Kalau kita ni makan sesuatu yang tidak berkhasiat, ianya akan dapat menjejaskan ingatan kita ni. Dan juga
Tuan, soalan seterusnya, kami juga dimaklumkan bahawa Tuan dan juga adik Sofia sememangnya adalah pemenang bagi pertandingan musabaqah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1445 Hijrah yang diadakan pada bulan Mac yang lalu. Jadi apakah persiapan yang dibuat sebelum pertandingan itu diadakan dan apakah cabaran yang dihadapi pada waktu itu? Okay, terima kasih Wan. Di antara persiapan-persiapannya yang pertama sekali adalah hafalan itu hendaklah istilahnya dipanggil tasmi'. Tasmi' ini bermaksud ketani apa yang dihafal itu diperdengarkan kepada orang lain. Yeah. Kalau sekiranya lebih baik kepada guru, ustaz, ustazah, ataupun kalau tidak ada guru kepada ibu bapa ataupun rakan-rakan yang mentasmik agar hafalan itu sabitlah. Tidak berlaku kesalahan, sama ada kesalahan yang besar maupun kesalahan yang kecil lah dari sudut hafalan dan juga tajwidnya. Kemudian yang kedua adalah dipanggil murajaah. Murajaah ini adalah ulang kaji hafalan yang sudah ditasmik setiap hari. Mana yang Tuan Is cakap tadi, kalau tinggalkan sehari mungkin hafalan itu kan semakin lupa kan. Apatah lagi kalau kita ni meninggal seminggu, sebulan. Bahkan dalam kajian pun ada dinyatakan apa yang kita ni pelajari dalam masa sehari 24 jam, selepas 24 jam kalau tidak diulang kaji, maka ia akan beberapa peratus akan lupa apa yang kita ni pelajari. Betul. Dan dalam kajian tersebut juga ada beritahu kalau sekiranya selepas seminggu kita ni tidak mengulang kaji, maka hampir kalau saya tidak silap 80-90% akan terlupa. Selepas sebulan tidak diulang kaji, kita ni seolah-olah tidak pernah menghafal atau mempelajari perkara itu. Sama juga dalam bidang hafazan Al-Quran ini. Maka bagi siapa yang berminat dalam bidang ini, ya mau tidak mau mesti ya setiap hari memperuntukkan masa. Artinya masa itu kita ni sendiri yang tetapkan, bukannya mencari, bukannya menunggu bila aku ada masa kosong baru aku akan ulang kaji. Bukan cuma itu. Dia mesti tetapkan dulu masa dalam 24 jam itu. Khususkan beberapa jam, misal kata 1 jam kah, 2 jam kah, atau 3 jam, khusus untuk menghafaz Quran. Maka 24 jam ditolak 3 jam, 21 jam dia boleh menggunakan untuk perkara yang lain lah. Itu yang kedua lah. Kalau pengalaman saya sendiri, dari segi murajaah ni, alhamdulillah, pasal 30 juz menghafal, 30 juz satu mesti dikhatamkan bagi saya sendirilah. Mesti dikhatamkan dalam sekurang-kurangnya dalam masa seminggu. Artinya dalam satu hari itu lebih kurang 4 ke 5 juz mesti dibaca secara hafalan. Dan kalau lebih baik ditasmik, maka ditasmik lah. Atau akan memberikan kesan yang lebih kuat lah kepada hafalan tadi. Kemudian yang ketiga adalah latihan tebuk. Tebuk ni maksudnya tebuk ya. Latihan tebuk. Siapa yang menghafal Quran faham ni istilah ni. Maksud latihan tebuk ni, misal katalah, boleh saya demonstrasikan ke lah? Silakan. Contoh, sebagai contoh. Adik Soleh. Soalan yang pertama, sila baca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumil maw'ud. Sila ulang dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Hasbuk, barakallahu fiik. Itu di antara latihannya lah. Tapi ini sebagai contoh saya. Ini pelang soalannya pindah cuma tu. Lebih panjang lah. Itu sebagai contoh saja. Jadinya setiap kali latihan tu mungkin di soal sebanyak 3 soalan atau 4 soalan. Bergantung pada masalah. Tapi kalau berada dalam kesibukan, mungkin 1 atau 2 soalan saya dalam ayat yang pendek. Maka itu yang mesti dilakukan lah, selain daripada tasmik tadi dan murajaah, ulang kaji hafalan. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, sebagai persiapannya juga adalah banyak mendengar bacaan qari yang masyhur lah. Macam dalam situasi kami sendiri, untuk anak saya galakkan mereka mendengar qarinya ramai, tapi yang dipilih untuk supaya disesuaikan dengan format musabaqah pertandingan menghafaz Quran, saya galakkan mereka untuk mendengar 2 qari ini. Yang pertama Syekh Muhammad Ayyub, imam di Masjid Nabawi Madinah, dan kedua Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, imam di Kuwait. Maka bacaan ini biasa diorang mendengar dan cuba-cuba untuk mengikutinya lah. Di sekolahnya sendiri pun ada juga
bis beranak ni pun melatih-latih mengikut gaya-gaya imam yang saya sebutkan tadi adalah yang dipilih oleh Tuan Muhammad Fikri sendiri ya. Mungkin sedikit perkongsian untuk penonton kita di luar sana ya. Mungkin mentasbih ini boleh diartikan macam disaksikan ya. Disaksikan ya Tuan Fikri. Selain daripada disaksikan, ia mesti didengar dengan teliti dan disaksikan sebagai saksi lah ya. Betul. Itu pengertian tasbih. Mungkin ada di antara penonton kita yang mungkin masih lagi kurang faham akan pengertian tasbih ini. Baik, jadi adik Salihah dalam orang memilih guru yang lebih selesa, siapa bagi secara pribadilah adik Salihah, adakah ayah sendiri ataupun mungkin ada ustaz-ustaz ataupun guru-guru lain yang lebih selesa untuk mengajar? Siapa agaknya yang dipilih, Miss? Siapa tu? Pada pendapat saya memilih siapa-siapa saja. Siapa saja. Okay. Tapi kalau macam ayah sendiri mengajar macam mana? Okey saja. Okey ya. Indah garang. Okey. Alhamdulillah. Jadi kalau macam adik Salihah sendiri untuk di masa akan datang, apa macam harapan ataupun impian lah mungkin dalam orang menghafaz ataupun untuk meningkatkan lagi mutu hafalan ini? Perancangannya macam mana? Harapan saya semoga saya dapat hafal semua juz 30 juz dan dapat lagi menyertai musabaqah ini bersama adik-adik saya supaya istiqamah membaca Al-Quran dan mudah-mudahan saya dapat sentiasa mengajar juga orang lain kalau macam ada yang dipaham ke, ada yang mudah-mudahan ya. Jadi itulah ya yang kita harapkan jugalah ya Umu ya. Daripada orang generasi muda ni orang belia ketanilah tu contohnya kalau sudah mereka mempunyai impian ataupun semangat untuk orang berkongsi ilmu tersebut apatah lagi dalam ilmu Al-Quran ini kan. Itu merupakan sebagai orang satu yang amat berhargalah bagi ketanilah selaku umat Islam ini kan, berkongsi ilmu Al-Quran ini. Jadi impian yang orang dikongsikan oleh adik Salihah tadi, menurut umum macam mana? Memang orang kan berkongsi ilmu itu bersama dengan rakan-rakan. Betul. Tadi adik Sofia itu mengongsikan bahawa beliau ingin memanjangkan lagi ilmunya dan ingin mengajar generasi yang lain mungkinnya untuk mereka ini menjadi seorang hafizah ataupun hafiz dan kerana memang dalam kita ni dalam kita ni mengikuti pertandingan ini memang bukan satu pertandingan yang agak senang, padahal ia sukar sebenarnya kerana apabila kita bergementar mungkin ia akan menjejaskan ingatan kita. Betul. Dan juga lidah kita ni itu keluar mungkin. Itulah istilahnya kata orang kan, Allah bisa tegal biasa. Jadi kalau latihan tadi kata Tuan Muhammad Fikri tadi, latihan demi latihan itu perlu kita praktikkan pada setiap hari ya. Baik. Untuk berikutnya, jika di awal pertemuan kita ni tadi dalam sesi wawancara kita bersama Hufaz kita ni sudah diperdengarkan dengan bacaan surah yang telah pun disampaikan oleh Tuan Muhammad Fikri tadi dan juga adik kita iaitu bersama dengan adik sebetulnya Nur Sofia Salihah ataupun lebih dikenali sebagai adik Salihah. Pada kali saat ini mereka akan menyampaikan lagi satu bacaan surah. Baik, jadi Auda kita perdengarkan dan kita ikuti bersama. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Masya Allah, memang sangat merdu bacaannya. Ya, baik. Itu dia. Setelah pun kita ni perdengarkan Auda persembahan bacaan daripada tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Fikri bin Haji Syarbini, merupakan pegawai pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah, bersama dengan anaknya, iaitu Yang Mulia adik Nur Sofia Salihah binti Muhammad Fikri, merupakan murid tahun 6 Sekolah Al-Falah. Kita ucapkan terima kasih kepada tuan dan juga adik ya, kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini mengisikan ruangan bersama hufaz kita di Rampai Pagi ya. InsyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Tapi sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin daripada Tuan Muhammad Fikri sendiri ingin menyampaikan sesuatu pesanan khususnya kepada adik-adik kita di luar sana atau penonton kita, silakan. Terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin mengongsikan sedikit sebanyak sahaja mengenai bagi sesiapa yang ingin mencuburi dalam bidang menghafaz Al-Quran. Bagi siapa yang ingin menjadi seorang hafiz, hafizah, yang pertama sekali adalah apabila kita ingin menghafaz Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah. Apabila ia kalamullah, maka kita hendaklah memohon dengan penuh pengharapan, dengan rendah diri bahawa kita ni sebenarnya sedang meminta dengan tulus ikhlas daripada Allah agar agar ayat-ayat Al-Quran itu akan merakat ke dalam diri kita ni, dan juga ikhlaskanlah niat kita ni itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan keridhaannya juga, bukannya untuk niat-niat ataupun tujuan yang lain lah. Dan kemudian apabila kita ni hendak menghafaz Quran, hendaklah kita ni terlebih dahulu perbetulkan dulu bacaan taniat dulu. Perbetulkan bacaan terutama dari sudut tajwidnya dan juga makhraj dan sifat hurufnya. Bagaimana disebut huruf-huruf dalam Al-Quran itu hendaklah tepat supaya hafalan yang dihafal itu adalah hafalan yang tepat, bukannya hafalan yang salah. Betul. Dan dikongsikan juga tadi sebelum ini mengenai apabila kita ini sudah berjaya menghafaz, maka hendaklah rajin murajaah, mengulang kaji, dan istiqamah sentiasa setiap hari diulang. Dan diwujudkan suasana Al-Quran itu dalam kehidupan kita ni dan rumah tadi. Masya-Allah. Baik, terima kasih ya Tuan ya dengan perkongsiannya. Jadi Auda, kita labuhkan tirai Rampai Pagi untuk pertemuan kita pada pagi Jumaat ini. Mudah-mudahan di pagi Jumaat ini dengan kita menghayati bersama beberapa bacaan surah daripada surah Al-Quran tentunya daripada tamu kita itu menambahkan lagi keberkatan kita pada pagi ini.